Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini adalah tajuk tingkatan 4 yang merupakan tajuk terakhir dalam tingkatan 4 iaitu kos 10.5 ya. Kita akan belajar 10.5 iaitu berkaitan dengan prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Ini merupakan tajuk terakhir dari buku teks tingkatan 4. Baik, selepas tamatnya pembelajaran hari ini, pelajar diharapkan dapat objektif ya, dapat mencapai objektif iaitu menjelaskan prinsip-prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu, menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara ya. Baik, kita akan cikgu akan minta untuk pelajar menonton video cikgu 10.5. Kemudian sambil menonton YouTube, pelajar bolehlah ya membina peta minda ya berkaitan dengan tajuk yang ditontonlah. Jadi dapat melakukannya dalam dua tindakan yang bagus, yang betul. Okey. Baik, selepas tu kita akan gunakan sesi pembelajaran kita secara perbincangan iaitu class point, yang mana awak atau pembelajar akan menjawab soalan-soalan yang cikgu bekalkan. Kemudian sedikit gaming yang menggunakan word wall dan gamifikasi, dan kita akan bincangkan jawapan-jawapan yang kita buatkan ya. Kemudian cikgu sediakan homework lah sedikit untuk awak sebagai pengayaan. Okey, kita mulakan sesi kita dengan uh, nota yang masih cikgu guna, nota berkaitan dengan uh, uh, nota milik cikgu Roinun lah. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada cikgu Roinun. Baik, untuk nota ni cikgu minta semua pelajar fokus bahawa pembelajaran kita adalah berkaitan dengan 10.5, dan tajuk ini sebenarnya pelajar akan belajar lagi ya sebenarnya pada sesi tingkatan 5 nanti. Bila dah naik tingkatan 5, tajuk ni masih lagi menjadi tajuk utama dan penting untuk pelajar ketahui. Baik, cikgu mulakan ya 10.5 iaitu prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Okey, kita sebagai sebuah negara yang sudah merdeka adalah sebuah negara yang berdaulat ya. Berdaulat yang bermaksud apa? Okey, berdaulat yang bermaksud apa? Berdaulat bermaksud ada satu kuasa tertinggi ya, kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara itu bebas daripada kongkongan kuasa luar. Sebab itu kita sebuah negara yang sudah merdeka. Jadi kita bebas untuk menentukan hala tuju. Baik, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi yang membolehkan kita membuat keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pentadbiran dan politik negara ya. Okey, kita tengok lagi apa tentang wilayah kita setelah kita merdeka. Ya, kita mulalah lebih rasmi, lebih berani, lebih yakin untuk memerintah. Okey, merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi tentukan dulu sempadan kita, barulah kita dapat bentuk sebuah negara. Okey, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 atau persekutuan terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu. Okey, setiap negeri berdaulat diketuai oleh raja yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Untuk Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan tidak ada raja. Jadi mereka menggunakan pemimpin mereka ataupun sebenarnya boleh dikatakan sebagai kumpulan kategori raja juga. Cuma gelaran mereka diberi nama yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Sabah Sarawak pun sama ya, yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Baik. Yang kita sebut tadi lah, awak tahu kan, inilah peta Semenanjung Malaysia ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Pastikanlah ya setiap pelajar tahu bentuk peta ni dan boleh melukis tanpa trace, boleh melukis on spot, boleh mengetahui negeri-negeri yang terdapat di Persekutuan Tanah Melayu. Kalau tak dapat dengan sempurna pun sekurang-kurangnya kita tahulah di bahagian atas ni lah Perlis, ini ialah Kedah dan ini Pulau Pinang. Di bawah Pulau Pinang itu ialah Perak.
Di tepi Kelantan, pantai Kelantan tak besar tapi pantai Terengganu sangat besar. Pantai Pahang, pantai di sekeliling Johor lagi besar. Okey, kita mengetahui perkara ini ya. Jangan tidak tahu langsung ya, tidak baguslah sebagai seorang warga negara Malaysia. Okey. Negeri Sembilan, Melaka, ah, persekutuan atau pusat berada di sini Kuala Lumpur dan Selangor di sini Putrajaya kan. Okey, inilah persekutuan tanah Melayu. Okey, ini Selat Melaka, ini Laut Cina Selatan. Seboleh-bolehnya kita mesti ada peta ni dalam terpahat di kepala kita. Ya, mesti terpahat di kepala kita. Kalau kita sebut sebelah utara, automatik kepala kita fikir dah, belah utara tu yang mana? Utara Pantai Timur Barat kan. Utara tu belah mana? Kita dah automatik dah kita tahu bahagian utara. Ya, kalau sebut barat belah mana? Kita dah automatik dah tahu. Ya, kita tengok timur belah mana? Automatik. Kereta api tu nak ke arah mana? Arah selatan. Kita dah tahu dah arah selatan tu arah mana. Okey. Mesti ada dalam kepala anak pelajar ya. Okey. Kerajaan pula. Kerajaan. Okey. Institusi yang bertanggungjawab. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan? Kerajaan ialah institusi yang bertanggungjawab menguruskan dan mentadbir negara. Kan kita tu kerajaan ni buat ni, kerajaan buat tu. Apa tu kerajaan? Siapa? Apa dia kerajaan? Kerajaan dialah institusi, sebuah institusi yang mengurus dan mentadbir negara ini. Okey. Kerajaan terbagi pada 3 komponen. Kan? Okey, cikgu nak tunjuk kat awak ni wilayah satu. Ini adalah makna negara yang berdaulat. Yang pertama kita ada wilayah. Yang kedua kita ada kerajaan. Ya, kita negara berdaulat, kita ada wilayah pertama, ada kerajaan yang kedua. Okey. Kerajaan ni terbahagi kepada 3 komponen. Untuk negara kita, kita bahagikan kerajaan kita ni kepada 3 komponen besar yang menguruskan dan mentadbir negara kita. Okey, yang pertama dikenali sebagai badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Judiciary. Okey, ni nama lain dia. Okey. Nama-nama lain kadang-kadang awak ternampak perkara ni. Judiciary. Okey. Dalam amalan demokrasi ya, kita dah tahu kita amalkan demokrasi dan raja berperlembagaan. Okey, demokrasi. Okey, ni corak kita pemerintahan kita. Okey. Kuasa pemerintah dipegang oleh kerajaan. Kuasa pemerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih rakyat melalui pilihan raya. Ya, yang dimaksudkan demokrasi. Kerajaan kita ni rakyat yang pilih, rakyat yang mengundi. Pilih siapa? Pilih rakyat juga yang jadi pemerintah melalui pilihan raya. Okey. Rakyat bertanggungjawab. Okey, rakyat bertanggungjawab memilih pemimpin, memilih wakil melalui pilihan raya. Okey, suasana semasa persidangan pertama Parlimen. Ni Parlimen pertama. Tengku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Selangor. Bangunan ini dikenali sebagai Kompleks Penerangan Pelancongan Malaysia. Okey, kedaulatan undang-undang. Perkara ketiga yang menunjukkan kita sebuah negara berdaulat, kita mempunyai kedaulatan undang-undang yang bermaksud kerajaan dan rakyat. Ya, bermaksud kerajaan dan rakyat tertakluk di bawah undang-undang. Ya, maksudnya undang-undang ini bukan hanya untuk rakyat tetapi juga kepada kerajaan. Kerajaan juga perlu memerintah mengikut undang-undang, ya. Okey, penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekal demi kesejahteraan negara. Okey, kandungan Perlembagaan Persekutuan 1957, ya. Perlembagaan menjadi asas kedaulatan negara merdeka dan memelihara hak rakyat. Okey, tajuk yang kita dah belajar hari itu tentang isi kandungan Perlembagaan 1957. Okey, ni yang keempat. Ciri-ciri sebuah negara berdaulat. Kita ada lambang kebangsaan. Lambang kebangsaan. Okey, lambang kita apa sebagai sebuah negara yang berdaulat? Kita ada lambang yang sangat perlu kita ketahui. Setiap rakyat Malaysia mesti ketahui, mesti ada, mesti menghormati dan mesti tahu cara untuk menghormati lambang-lambang ini.
Kita tak boleh kata apa ignore begitu sahaja, tidak boleh. Setiap rakyat Malaysia, setiap warga negara Malaysia perlu mengetahui lambang negara dan juga perlu menghormati. Ya. Okey. Lambang yang pertama ialah jata negara. Pernah tengok jata negara? Okey, yang ada harimau 2 ekor tu, kita pernah juga bincangkan, ya, kita juga pernah lihat dan kan simbolnya kita pernah bincangkan setiap ciri-ciri ni apa. Ya, jata negara yang dahulu 1957 ada perbezaan sedikit dari segi warna dan kedudukan tu, ya. Okey. Kita dah bincangkan setiap satu ini ada sebabnya, ada maksudnya. Setiap di dalamnya. Okey. Ini adalah jata negara. Bagaimana kita nak menghormati jata negara ni? Okey. Ini adalah simbol negara kita. Kalau kita tengok dekat surat-surat rasmi, surat-surat kerajaan, logo ni perlu diletakkan untuk menandakan yang surat itu adalah surat rasmi. Okey, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan, lambang negara kita. Misalnya bila awak dengar bila berlakunya negara kita menang di luar negara, lagu itu kan dimainkan menandakan itu adalah lagu kebangsaan negara kita. Okey, bendera kebangsaan dikibarkan yang kita kenali sekarang dengan nama jalur gemilang. Kadang-kadang soalan tanya simple macam ni je. Apakah nama bendera kebangsaan? Ya, jalur gemilang. Bunga kebangsaan, bunga raya. Ya, bunga kebangsaan, bunga raya. Okey, apakah kepentingan adanya lambang-lambang ni? Kenapa perlu ada lambang-lambang ni? Sebabnya menjadi identiti dan jati diri rakyat. Okey, perkara ini menjadi identiti dan jati diri kita dapat dibentuk berdasarkan kita semua dengar lagu negara tengah makan tengah makan tiba-tiba orang pasang lagu negaraku. Yang semua rakyat kita bangun berdiri. Itulah identiti negara kita, itulah jati diri kita. Dan kita menghormati lambang negara. Okey? Baik. Seterusnya untuk simbol perpaduan. Ketika berlaku contoh yang cikgu bagi tadi, tengah makan, tidak kira kaum, semuanya akan berdiri dan menyanyikan bersama atau berdiri tegak. Jadi simbol perpaduan. Okey, menjadi pengertian berdasarkan sosio, budaya dan sejarah negara. Ya, nilai kedaulatan, jati diri negara. Okey, peranan rakyat perlu menghormati simbol rasmi negara. Kita perlu menghormati. Okey, pengiktirafan sebagai rakyat. Macam mana kewarganegaraan? Ya, warga negara Malaysia. Siapa saja boleh jadi warga negara ke? Ada cara untuk pengiktirafan rakyat Malaysia. Okey, ia membolehkan kita mendapat hak asasi. Kan? Kalau kita adalah warga negara Malaysia, kita kaum Bumi Putera, kita punya hak asasi yang di bawah perlembagaan. Ya, mengikut isi undang-undang. Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Okay, sebagai warga negara, kita perlu mematuhi. Kita mestilah, mesti mematuhi. Rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara. Hak dan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab. Awak itu sebab kita kata kita boleh bersuara, boleh menyatakan pendapat kita. Tapi dia mengikut saluran yang betul lah. Tak bolehlah kita tiba-tiba buat piket, buat demonstrasi. Tak bolehlah. Tapi mengikut prosedur yang tertentu. Okay, negara mempunyai hak terhadap rakyat. Nampak tak? Negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. Semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak dan mengekalkan keharmonian negara. Ini kempen tahun 1955 tu mereka keluar bersama spanduk. Keluar untuk berkempen menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemimpin yang mereka pilih itu. Okay, rumusannya, rumusan kepada tajuk ni. Okay, prinsip kedaulatan merupakan satu kuasa tertinggi. Maksud daulat, maksud kebebasan itu. Apa dia? Dia adalah kuasa tertinggi, kuasa untuk bebas. Yang diperoleh melalui perjuangan berliku. Perlu dikekalkan dan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara. Okay, kemerdekaan wajar dipertahankan sepenuh jiwa raga kita. Wajar, wajib kita pertahankan sepenuh jiwa raga kita. Kemerdekaan kait rapat dengan kedaulatan menuntut kita memberikan kesetiaan tidak berbelah bagi terhadap Ibu Pertiwi, terhadap
tanah air, terhadap raja kita. Kita mesti memberi kesetiaan. Ya. Okey, semangat merdeka generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan perlu diteladani. Ya. Kita perlu ambil iktibar dan disyukuri supaya generasi akan datang kan menikmati kedaulatan negara yang dicintai. Ya, kita perlu mengambil iktibar di atas perjuangan mereka, menghargai perjuangan pemimpin-pemimpin masa lalu. Ya, kita tak boleh ambil ringan, ambil mudah. Ya, kerana mereka telah berjuang habis-habisan untuk kesejahteraan kita, kemakmuran negara kita, kejayaan dan kebahagiaan untuk kita. Dan kita pula perlu menjaga, mempertahankannya untuk generasi akan datang. Ya, untuk negara kita terus membangun bagi generasi akan datang. Supaya kita terus dapat hidup dalam keadaan yang lebih aman dan sejahtera. Okey. Baik, di sini adalah susur galur masa lah, tempoh masa bagaimana berlakunya pemasyuran kemerdekaan hinggalah kita membentuk sebuah negara yang merdeka dan akhir sekali kita belajar tentang negara kita sebuah negara yang bebas, sebuah negara yang berdaulat, maka kita perlu mempertahankannya. Okey, baik, tajuk tingkatan 4 sudah tamat, ya. Sudah tamat tajuk dalam buku teks tingkatan 4 dan kebanyakannya dan hampir keseluruhan tajuk ini merupakan tajuk-tajuk yang akan awak tambah pengetahuan lagi berdasarkan bacaan awak, berdasarkan pengetahuan awak ataupun pemantauan awak dalam situasi semasa yang untuk mengukuhkan lagi pengetahuan awak, untuk mengukuh lagi kefahaman awak terhadap negara kita, ya, terhadap sebuah negara yang merdeka. Okey, selepas itu awak juga akan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam tajuk-tajuk ini di tingkatan 5. Okey, jadi pengetahuan itu jangan diabaikan. Asimilasikan dia dengan kehidupan kita, ya, asimilasikan dia dalam kehidupan kita. Kita sentiasa menjadi warga yang tidak mudah dipengaruhi. Ya, sekarang ini, zaman ini bukan lagi penjajahan bentuk senjata, bukan lagi penjajahan bentuk keganasan, tetapi penjajahan dalam bentuk yang lebih sukar untuk awak tangani, iaitu secara sulit, secara senyap. Ya, dia menjajah kita secara senyap. Jadi lebih-lebih lagi menggunakan teknologi sekarang ini lebih kuat yang perlu awak pertahankan. Lebih 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 orang kata lebih bersungguh-sungguh awak mengawal diri awak untuk mempertahankannya, ya, dari dipengaruhi oleh anasir luar. Okey, untuk tajuk ini sampai di sini saja. Cikgu akan bersambung dengan tugasan atau perbincangan melalui bahagian lain lah yang untuk latihan lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.